Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, lama dah tak jumpa. So macam dah beberapa hari sangat saya tak buat FB Live sebab saya tak boleh bagi alasan lah, tapi saya nak bagi tahu saya banyak sangat meeting. So jadi macam lamanya tak jumpa kawan-kawan. Tapi at least lah kita nak usahakan juga sehari satu ilmu, tuan-puan. Sebab apa? Sebab ilmu ni sangat mengubah kehidupan ramai orang. Sebab itu yang saya selalu kata, bila orang tanya saya, Kak, saya susah, saya tak ada simpanan, saya tak ada kekayaan, apa yang saya nak buat? Saya selalu cakap dekat rakan-rakan yang begini adalah mulakan dengan mencari ilmu. Berhenti baca perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berhenti kawan dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Rakan-rakan, sekiranya kita dah berusia 25 tahun ke atas, kita dah kena melihat hidup secara serius lah. Tak boleh lagi dah nak main-main, dah lambat. 25 tahun tu, sekiranya kita nak bersara pada usia 55 tahun, kita cuma ada tempoh masa 30 tahun sahaja untuk merancang persaraan kita. Sebab itu yang kena cepat, tak boleh main-main dah. So, jadi umur 25, jangan lagi anggap bahawa kita ni muda. Jangan. Sebab apa? Secara amnya saya sendiri bermula merancang keuangan saya pada usia 22 tahun secara serius. Waktu tu saya dah mendapat gaji pertama yang pekerjaan tetap. Of course, sebelum tu saya biasa bekerja part time dekat kedai makan. Saya biasa kerja jual seller produk kan. So jadi masa belas-belas tahun tu saya dah biasa berniaga. Tapi yang secara serius, waktu saya mula mendapat pekerjaan pertama pada usia 22 tahun, kita dah start merancang keuangan. Alhamdulillah tuan-puan, semakin awal tuan-puan merancang keuangan, semakin awal lah potensi untuk kita berpeluang bersara selesa. Orang kata bersara selesa, habis kat lupa tu bekerja lagi. Sebab semua orang dalam industri public go tahu saya bekerja sebab hobi. Saya ni orang yang minat bekerja. Saya ni suka membebel. Saya suka bagi tahu dekat masyarakat, kena jadi kaya. Setiap hari saya bagi tahu. Bukan saya kata menjadi miskin tu tidak bagus. Tapi bila kita menjadi kaya, kita boleh menyumbang kepada keluarga dengan lebih baik. Kita boleh jaga ibu bapa kita. Kita boleh hantar mak ayah kita menunaikan haji. Kita boleh bagi pendidikan yang baik untuk anak-anak. Kita boleh menafkahkan isteri kita dengan baik. Kita boleh membantu sikit-sikit adik-beradik kita dan kita boleh membayar zakat dengan tinggi. Kita boleh bantu anak yatim. Kita boleh buat banyak kebaikan. So, jadi sebab itu yang saya selalu tekankan, seboleh-bolehnya kita nak usaha simpan sikit. So, jadi konsepnya adalah semakin awal kita menabung, semakin berpeluang kita untuk mendapat kekayaan dan semakin tinggi potensi untuk kita bersara selesa. Alright. Waalaikumsalam Puan Aizurin. Terima kasih bersama saya. Saya tahu hari ni awal sikit, saya kena habiskan sesi awal sebab hari Isnin ni kita ada management meeting pagi-pagi. Malam tadi meeting sampai pukul 11.30, daripada petang tu sampai 11.30 malam. So hari ni kita ada meeting lagi. So jadi kita nak share tentang checklist emas. Alright. Cara memilih emas. Tuan-puan, nombor 1, simple. Nombor 1, dengar betul-betul. Jangan beli emas perhiasan. Jangan. Emas perhiasan untuk berhias. Pakai untuk jadi cantik. Macam saya pakai ni lah. Kita walaupun tua, Cik Ta kata apa? Cik Ta kata wanita pakai emas ni dia nampak awet muda. Walaupun dah tua, makcik-makcik macam saya, pakailah serba satu. Pakai rantai satu, gelang satu, cincin satu. Tapi jangan berlebihan sebab emas perhiasan bukan emas pelaburan. Dengar betul-betul. So, jadi yang pertama adalah sekiranya kita nak melabur di dalam cabang emas, selagi kita belum ada akaun emas gap dan selagi kita belum ada gold bar dan dinar, jangan panggil diri pelabur emas. Sebab pelabur emas ni adalah dia menabung emas pelaburan. Emas perhiasan, kalau dia simpan emas perhiasan, bermaksud apa? Dia adalah pemilik emas perhiasan, dia penyimpan emas. Sekiranya tuan-puan nak jadi pelabur emas, menabung emas untuk jangka panjang, untuk persaraan, untuk pendidikan, untuk bebas hutang, untuk menunaikan haji, untuk bayar deposit beli rumah pertama, maka tuan-puan kena pertimbangkan untuk memiliki emas 999. Saya nak bagi tahu kenapa? Kerana ada checklist di dalam emas. Ramai orang tak tahu. Dia ingat apa? Dia dah beli emas dah dekat isteri dia beli 5,5 kilo, 500 gram.
beli emas perhiasan. Emas perhiasan defeat the purpose of investment. Dia tidak menepati ciri-ciri emas pelaburan. Apa ciri-ciri atau checklist emas pelaburan? Puan Adi Bos Subki kata awalnya live dia kena curi masa. Sebab apa? Sebab masa dah semakin tak sempat, makin tak cukup masa saya. Banyak sangat projek, banyak sangat ongoing program yang kita sedang jalankan. So jadi saya memang nak buat FB Live kena curi masa. Okey. So checklist emas yang pertama, kita kena mengambil tahu kadar atau nilai spread. Hari ini saya garanti ramai rakyat Malaysia belum tahu spread tu apa. Tak tahu spread tu apa benda. Spread tu adalah kalau di sebelah kita, saya sebagai penyimpan emas, spread adalah susut nilai. Kalau di sebelah pemilik perniagaan macam public gold, dia panggil profit margin. So dua definisi yang tidak sama bagi dua pihak yang berbeza. Sekiranya kita penyimpan, kita panggil spread sebagai susut nilai. Sekiranya kita penjual emas, kita panggil spread itu sebagai profit margin. Alright, so jadi spread ini untuk public gold, emas public gold, yang bagusnya adalah kenapa saya kata emas pelaburan ini 3 kali ganda lebih cepat untung disebabkan spreadnya 3 kali ganda hingga 4 kali ganda lebih rendah daripada emas perhiasan. Ini emas perhiasan emas perhiasan ni emas 916. Emas ni asal dia tuan-puan sangat lembut. Emas ini sangat lembut So bila sangat keras sangat keras. So jadi bila dia nak melenturkan emas itu untuk jadikan emas perhiasan, dia kena campur dengan campuran logam lain. Itu yang menjadi emas 916 ni. Emas 999 spread dia rendah, jadi apa potensi dia? Keuntungan dia adalah 3 hingga 4 kali ganda berbanding spread emas perhiasan yang melebihi 28 atau 30% hingga 40%. Sebab itu tuan-puan kena simpan apa? Kena simpan emas pelaburan sekiranya nak jadi pelabur emas. Apa potensi pelabur emas? Potensi pelabur emas adalah pada 20 tahun lepas, harga 1 kilo emas cuma RM35,000. Hari ini harga emas pelaburan adalah RM264,000. Berapa kenaikan dia? Kenaikan dia adalah 7.5 kali ganda. Apa potensi kenaikan 20 tahun lagi? Potensinya adalah hari ini sekiranya kita ada 1 kilogram emas, kita tetap ada 1 kilogram, dia tak akan jadi 2 kilo, dia tak akan jadi 3 kilo, tapi nilainya adalah potensi ni kita anggap atau fokus kena faham potensi selepas 20 tahun jika kita ada 1 kilogram emas hari ini adalah bernilai 1.98 juta. 1.98 juta atau sekitar 2 juta kekayaan yang bebas hutang, bukan rumah yang masih berhutang. Ini emas kita tak beli hutang, kita beli duit simpanan. Ada 1 kilo hari ni, tuan-puan boleh bersara selesa. Pada 20 tahun lagi, insya-Allah bersara selesa, tak bersara kaya lagi. Bersara kaya berapa? Saya selalu cakap dekat tim saya, nak bersara kaya kena hari ini ada 3 kilogram emas. 3 kilogram emas hari ini berpotensi menjadi hampir 6 juta pada 20 tahun ke hadapan. Ada ke orang ada 3 kilogram emas? Tuan-puan, dalam tim saya 5 kilogram emas pun ada. So jadi sebab itulah kita ni duk fikir, duk kaji lagi padahal nak buka 1 gram. Orang lain dah duk cerita pasal kilogram emas. Alright, so nampak So jadi macam mana cara nak simpan emas? Senang. Kena ada akaun emas gap sebab kita marhin. Orang bukan kaya, sama pula macam saya, orang biasa-biasa. Jadi apa yang saya buat adalah saya menabung di akaun emas gap, simpan sikit. Nanti setiap kali capai 11 gram, saya keluarkan 10 gram bunga emas begini. Nampak 10 gram bunga emas. Nilainya adalah 10 gram begini. 1 gram 264, darab 10, RM2,640. Bagaimana pula kalau kita nak tak sabar, tak boleh lah nak tunggu lambatlah 10 gram. Fine. Kumpul 5.25 gram sudah dan keluarkan 4.25 gram ataupun 1 dinar macam ni. Nampak Nampak 1 dinar ni berapa nilai dia? Kalau hari ni 4.25 gram, 4.25 gram darab dengan 264, sekitar RM1,122. Alright, okay So jadi sekiranya tuan-puan ada 30 keping dinar macam ni. So maksudnya ada 30 keping dinar ni sekitar 31,000
Berapa dia? Seolah-olah kita ada 31 ekor kambing tanpa perlu bagi makan rumput, tanpa perlu bagi minum air, tanpa perlu buat kandang kat dia. Sebab Dina ni sangat kecil, senang nak simpan. So jadi tuan-puan boleh simpan emas begini, emas satu Dina begini, sebanyak yang boleh. Simpan dulu di akaun emas gap, setiap kali capai 5.25 gram, keluarkan satu Dina. Nanti kumpul lagi, capai 4.25 gram, keluar 5.25 gram, keluar 4.25 gram. Sebab apa? Di akaun emas gap, kita cuma perlu tinggalkan 1 gram baki saja, yang lebih kita boleh keluarkan. Ramai juga yang kata, alah tak boleh, tak sabar. Nak simpan 4.25 gram pun tak sabar, tak mau nak cepat keluar. Tak apa, kalau nak cepat keluar, boleh keluarkan 1 gram begini. Ataupun 1 gram begini. Cantiknya. Alright, so 1 gram begini. Kumpul 2 gram, keluarkan set Thanos macam ni. Nak tengok dekat sikit kan? Alright, set Thanos macam ni. Cantik So jadi ini adalah koleksi edition, limited edition. Apa yang kita buat tuan-puan? Untuk koleksi limited edition, kita cuma simpan untuk hobi sebenarnya. Hobi sonok, tengok banyak sonok cantik lah, design Harimau Malaya, design Avenger, design Iron Man, cantik lah. So ni ada koleksi lain lah. Koleksi apa ni? Bobo Boy, koleksi Welcome 2021, you know. So jadi saya nak bagi tahu, ini adalah hobi. Kita simpan ni, hobi suka-suka. Daripada kita ada hobi mengarut, memancing, dapat ikan seekor tapi habis masa 3 jam. Lebih baik kita cari pekerjaan, kita simpan duit dan kita keluarkan emas 1 gram. Jadikan hobi macam ni, hobi sikit-sikit macam ni. Ini nama Perdana Menteri kita yang dikatakan letak jawatan hari ni kan. So jadi kita ada koleksi emas dia. Ini ada 1 gram emas dekat sini tuan-puan. Sekejap ya, saya tunjuk sebab nanti senang, tuan-puan boleh bayangkan macam ni. So nampak 1 gram emas dekat sini. Saya pegang ni. Ini emas ni. Dan ini adalah edisi Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia. Alright, so jadi nampak. So ini yang saya nak cakap, kata simpan emas, jangan fikir 1 gram terlalu sikit. Dekat tim saya, kita menabung emas minimum 200 gram. Berapa nilai 200 gram? Lebih daripada 50,000. Banyak ke? Tak banyak. 50,000 cuma dapat 200 gram sahaja. So 200 gram ni cukup untuk dana cemas. Saya nak bercerita cukup untuk dana cemas. Esok saya akan cuba luangkan masa untuk bercerita bagaimana dana cemas boleh membantu waktu-waktu cemas kita. Alright, hari ni kita bercakap tentang checklist keuangan. Nombor 2. Sekiranya tuan-puan nak membuka akaun emas, tak kira dengan bank ke, dengan public gold ke, semak, boleh dikeluarkan emas fizikal tak? Itu yang penting. Sebab sekiranya tuan-puan simpan emas tapi dapat digit je, dapat angka saja, gram saja, tapi tuan-puan tak boleh keluarkan. Emas akaun itu tidak disokong oleh emas fizikal, jadi tak ada guna simpan emas. Baik simpan duit dekat tabung haji, baik simpan duit dekat ASP. Kita simpan emas sebab kita nak lindungi inflasi dan kita nak keluarkan emas itu di tangan kita supaya kekayaan kita kekal lama. So jadi sebab itu yang kena faham ni, sesiapa yang simpan emas, ada akaun emas gap, pastikan akaun emas gap ini disokong oleh emas fizikal. Alright, so nampak itu checklist nombor 2. Tu dia cerita panjang, baru checklist nombor 2. Boleh habis ke tak? Kita ada masa sampai 7.30. Sekiranya siapa ada soalan, tanya je, jangan segan-segan. Alright, so jadi nombor 3, ketulinan emas itu ada sijil pengesahan ketulinan tak? Macam di public gold. Okey, kita beli emas 10 gram, kita keluarkan daripada akaun emas. Kita bukan setakat dapat emas, kita dapat pengesahan sijil ketulinan. Dekat sijil ketulinan ini, dia tulis disahkan oleh saya ni orang yang nak menyemak ketulinan emas, berat emas. Dekat sini dia tulis 10 gram. Kalau tuan-puan bawa ke kedai emas pun 10 gram ni tuan-puan pergi timbang, definitely dia akan jadi 10 gram. Jadi macam tu, itu adalah pengesahan ketulinan yang dikeluarkan oleh public gold. Jika tuan-puan simpan emas di akaun gap, keluarkan emas, tuan-puan bukan setakat dapat emas, tuan-puan dapat sijil pengesahan ketulinan emas yang menyatakan saiz, diameter, berat, dan juga pengesahan
ketulinan dia. Alright, jenis ketulinan emas gold bar adalah 999 dan Dina juga 999. Nampak Alright, itu number yang seterusnya. Pastikan ada sekiranya tuan puan nak menyimpan emas, pastikan emas itu ada cawangan yang mencukupi di seluruh Malaysia untuk tuan puan pajak atau jual. Ini penting. Sebab apa? Pengakhiran duit untuk dibelanjakan. Pengakhiran emas adalah 2, iaitu nombor 1 untuk dicairkan tunaikan matlamat. Dicairkan ni maksud sama ada nak pajak atau nak jual. Ataupun nombor 2 untuk diwariskan. Nak diwariskan nanti kita cerita, kita nak cerita tentang untuk dipajak dan dijual. Kita kena semak tuan puan nak menyertai syarikat emas, tuan puan semak berapa cawangan dia ada. Public Gold kita ada 18 cawangan di seluruh Malaysia. Di Perlis tak ada, tapi kita ada dekat Alostar dan juga Sungai Petani. Malah kalau tempat yang rasa malah lah nak pergi cawangan, takut MCO COVID ni kan. So jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh minta Public Gold buat gold in transit. Dia hantar pos dan Public Gold akan hantarkan emas kepada alamat kita. So jadi tuan puan nampak So pastikan tuan puan nak daftar akaun Emas Gap, daftar dengan syarikat yang ada cawangan yang mencukupi. Jangan nak cari pasal. Pergi daftar dengan tak tahu syarikat mana yang baru hidup 2-3 tahun. Kita dah nak pergi daftar. Syarikat Public Gold dah 13 tahun dan lebih dari 500,000 penyimpan emas setakat hari ini. Belum ada seorang pun yang simpan emas di Public Gold tidak dapat emas. Kita simpan di akaun Emas Gap, nak peram pun boleh, selama mana pun percuma, ataupun kita nak keluarkan pun boleh. Nak keluarkan cuma bayar GP charge. Apa tu GP charge? GP charge sangat murah tuan puan. Untuk keluar 1 dinar bayar RM10 je. Untuk keluar bunga emas bayar RM10 je. Kalau bayar RM15 saja. Bunga emas 10 gram bayar RM15 nak keluarkan. Kalau dinar bayar RM10 nak keluarkan. Dan sekiranya nak minta Public Gold post 1 parcel cuma RM10 je. So jadi bukan mahal pun. Ini yang kita kena faham dalam asas memilih emas. Okey, so pastikan ada cawangan yang mencukupi untuk tuan puan jual dan pajak emas. Di Public Gold kita bukan setakat boleh jual dan pajak di arahnu luar, tapi kita juga boleh jual dan pajak dengan Public Gold dalam semua keadaan emas. Sebagai contoh, emas saya ni selalu jatuh, jatuh. So bila dia jatuh selalu dia sumbing. Adakah saya risau? Saya tak risau. Sebab apa? Public Gold memberikan jaminan pasti beli balik emas jenama saya Public Gold, tidak kira sekiranya dia patah, kemek atau cala. Ini penting tuan puan. Tuan puan beli emas di kedai emas, dia tak bagi jaminan akan beli balik emas dia. Kena faham Memang dia kata, yelah kita belilah balik, tapi mana jaminan dia? Tak ada. Tapi di Public Gold, dalam semua keadaan, dia memberikan jaminan. Emas tuan puan patah, terkepak, 2, cala, sumbing. Public Gold tetap beli balik emas tuan puan. So jadi tuan puan free mind. Rasa tak pening kepala, nak pening buat apa? Sebab apa? Kita dah tahu, pasti kita boleh jual emas kita. Dan sekarang emas Public Gold didatangkan dalam bentuk casing. So kita tak payah, tak ada lagi konsep buka seal dah. Tak payah dia dalam casing macam ni. Buka je casing. Buka je casing jual. Simple. Alright, so nampak simple, nampak So, jadi ini adalah checklist emas yang seterusnya. Pastikan syarikat emas itu syarikat yang kukuh macam Public Gold dan pastikan syarikat emas itu memiliki cawangan yang cukup untuk memberi sokongan dan bantuan kepada tuan puan. Dan semak juga, ada pendidik tak? Ada syarikat dia fungsi dia cuma menjual emas, tapi di Public Gold fungsi kita bukan setakat menjual emas, tapi kita mendidik ilmu emas yang betul. Sebab itu di Public Gold kita ada lebih 50,000 pendidik emas atau dealer macam saya. Orang macam saya yang mendidik, memberitahu tuan puan ilmu emas yang betul. Dan ajar tuan puan cara guna sistem macam mana, cara menabung macam mana, cara nak keluarkan emas fizikal macam mana, ataupun tak suka keluarkan emas fizikal, tuan puan nak jual secara online, kita akan ajar. Dan yang best lagi, pendidik macam saya bagi ilmu emas dekat tuan puan percuma. Sebab apa? Sebab Public Gold dah bayar gaji kita. So jadi kita tak ada nak minta tuan puan, nak tanya soalan bayar RM1. Tak ada. Kita bagi ilmu percuma dan nanti Public Gold yang akan bayar. Saya dibayar gaji oleh Public Gold, So jadi kena faham konsep ni So jadi nampak So jadi
dan kena ingat, tuan-puan semak juga, tuan-puan nak buka akaun Emasgap, semak syarikat itu, dia ada tolak balik gram tak? Baru malam tadi saya bincang salah seorang daripada customer, dia beralih arah kepada public gold. Sebab apa? Di public gold, sekiranya tuan-puan simpan 11 gram di akaun Emasgap, ada 11 gram kan di akaun Emasgap kan, gram tu kekal, dia tak akan tolak gram tuan-puan. Gram tu ada je sampai tuan-puan keluarkan atau tuan-puan jual. Kalau tak jual keluarkan, kalau tak jual, gram tu tetap ada, dia tak ambil charge apa-apa dan dia tidak membuat penolakan gram. Gram tuan-puan tetap ada. Tapi syarikat emas dekat luar ada setengahnya dia tolak gram sebagai kos upah simpan. Tapi di public gold, simpan emas di akaun Emasgap percuma, dan jika nak keluar 10 gram ni cuma RM15. Waalaikumsalam Puan Rahimah Tuman. Siapa lagi bersama saya boleh komen. Ramai juga pagi ni awal pagi bangun. Alhamdulillah pagi-pagi bangun kita dah bercakap tentang ilmu. So jadi siapa yang bersama saya keep komen supaya saya tahu dan saya boleh bertegur sapa dengan tuan-puan. Alright. So jadi kena ingat So jadi dan semak juga sebelum beli emas, sebelum melabur dalam emas. Jangan sampai tersontot Sebelum melabur di dalam emas, kena semak ada kos-kos tersembunyi tak? Ramai yang tersontot sebab apa? Sebab tak tahu. Dekat syarikat-syarikat ni dia tak bagi tahu kos-kos tersembunyi. Tapi di public gold kita tak ada rahsia apa-apa. Saya bagi tahu straightforward. Tuan-puan nak keluarkan emas, tuan-puan bayar GP premium berdasarkan berat emas. Kalau 1 dinar 4.25 gram macam ini, RM10. Kalau nak keluarkan bunga emas macam ni, bayar berapa? RM15. Kalau nak keluarkan 1 gram macam ni, bayar berapa GP premium? RM10 je. Dan sebab itu kenapa saya tak galakkan keluar ni? Sebab apa? Rugi. Kenapa rugi? Keluar 1 gram bayar RM10. Padahal baik keluar 1 dinar 4.25 gram bayar RM10 juga. So nampak beza ilmu Sebab itu saya sendiri, saya keluarkan 1 gram ni untuk koleksi je. Tapi secara amnya saya lebih suka keluarkan minimum 1 dinar ke atas untuk jimatkan GP premium. Jimat GP premium. Alright. So semak dekat public gold tak ada. Sekiranya tuan-puan beli emas fizikal, bayar ansur-ansur 6 bulan. Sebab emas di public gold kita boleh beli secara ansuran. Syariah easy payment. Kawan-kawan jangan nak pandai-pandai kata tak patuh syariah. Sebab kita dah ada sijil pengesahan patuh syariah oleh pakar muamalat Malaysia yang diiktiraf oleh dunia. So jadi kena faham tu jangan nak pandai lagi daripada pakar muamalat. So jadi saya nak cerita, sekiranya tuan-puan nak beli terus emas fizikal, tuan-puan tak nak simpan di akaun Emasgap, tuan-puan memang suka pegang di tangan. So jadi apa tuan-puan buat? Tuan-puan terus buat outright purchase. Outright purchase ini apa yang tuan-puan buat? Tuan-puan buat bayar ansuran. Boleh bayar ansuran. Nak bayar cash pun boleh, tak ada masalah. Bayar ansuran adalah bayar 6 bulan. Bayar sikit-sikit 6 bulan ikut jadual yang disediakan. Dah habis bayar, boleh collect. Ada kos lain tak? Ada. Sekiranya kita buat EPP, bayar ansur-ansuran 1 gram emas dia cas RM1, cost administration. So jadi 1 gram, kalau 10 gram macam ni, RM10 lah. So jadi apa kos yang ada untuk dapat satu ini adalah satu kos bayaran EPP RM10. 2, kos GP premium. Semua emas ada GP premium tapi cuma membezakan adalah GP premium di public gold rendah. GP premium RM15 dan kalau kita nak public gold post dekat situ kita bayar parcel atau postage RM10. Itu je, tak ada kos-kos lain yang tersembunyi. Sekiranya kita nak jual emas, kita ada spread. Tak ada kos, tak ada nak sembunyi-sembunyi kos apa-apa. Tapi tuan-puan sebab itu tuan-puan kena pilih public gold sebab kita tak sembunyikan kos. Kita bagi tahu kos-kos apa yang terlibat. Demi tak tuan-puan nak atau tak nak sahaja. Alright, so nampak Okay. So jadi ada jaminan pembelian balik tadi kita dah share. So emas pula tuan-puan, bukan semua orang mampu nak beli RM2,640 macam ni. Ini 10 gram, RM2,640. Tambah pula RM15 GP premium. So jadi 2,640 tambah RM15, RM2,655. Tak semua orang mampu beli sekaligus. So jadi apa yang kita buat? Yang kita buat adalah kita simpan berdikit serendah RM100 di akaun Emasgap. Simpanlah. RM1 simpan, RM1 simpan. Jangan duk tengok gram lagi. Biar simpan. Dah capai 11 gram, baru keluarkan. Alright, so nampak potensi emas adalah selama 20 tahun ini secara puratanya kenaikan emas adalah 10% setahun. Ini definitely better daripada pelaburan-pelaburan cabang yang
yang dalam pasaran tuan-puan tahu kan. Jadi secara amnya emas 10% lah kenaikan setiap tahun. Dan sejak kebelakangan ini, sejak pandemik, sejak kegawatan ekonomi, sejak mata wang dicetak dengan banyak dalam pasaran, harga emas naik hampir 20%, 25% setahun. Sebab itu semakin lambat kita bermula, semakin rugi, semakin tak ada akaun emas gap, kena cepat-cepat sebab kita dah ketinggalan sangat banyak. So kena faham So jadi ini adalah yang seterusnya saya nak cerita juga, dan paling penting sebagai orang Islam, yang non-Muslim tak ada masalah, yang Muslim tolong semak jika tuan-puan nak menabung emas, semak di akaun emas yang ada isu kepatuhan syariah ke tak ada. Macam di Public Gold, akaun emas gap dah sekian lama disahkan patuh syariah. Alright, so tuan-puan nampak kenapa saya duk cerita tentang potensi simpanan emas, sebab saya tidak percaya bahawa kita ada banyak mata wang kita akan kaya. Kenapa? Sebab mata wang tuan-puan ini kan, dulu saya bawa RM1, tak ada pula duduk RM1 tangan. Ini dulu saya bawa RM1 cukup tuan-puan nak pergi sekolah, belanja semua. Hari ni anak saya nak kena bagi satu hari RM5 baru cukup nak bagi beli makan minum semua. Kenapa? Sebab harga barang semakin naik disebabkan oleh inflasi. Sekiranya kita simpan wang tunai, kita tidak dapat melindungi kekayaan kita daripada inflasi. Jadi apa cara saya? Saya simpan tabung warna macam ni. Setiap kali saya simpan RM5, saya pergi belanja kat kedai, saya beli barang RM5, saya bagi dia RM10 kan, dapatlah baki RM5 balik. Duit dapat je duit hijau ni saya asing sampailah dapat banyak. So bila dapat banyak, sekitar macam 1,000 ke ataupun 10 gram, 2,600, saya buat apa? Saya pergi bank in, transfer ke akaun emas gap, simpan dalam bentuk emas. Jadi apa? Hobi saya menabung emas hijau ini menjadi hobi saya menabung wang kertas ini menjadi kekayaan emas. So senang, sebenarnya semua orang boleh simpan emas dengan ilmu. Sebab itu kena cari ilmu. Alright, kebanyakan kita tak boleh menabung sebab kita kurang ilmu, ruginya kita. Alright, so ada sesiapa nak tanya soalan boleh tanya. Saya akan stay dalam 2-30 saat. Sekiranya tak ada soalan dan kita akan end session. InsyaAllah besok kita berjumpa lagi. Subhanallah, nak janji tak berani jika Allah izinkan disebabkan kesibukan kita. So jadi sebolehnya kita nak bercakap pula tentang dana cemas melalui emas. Topiknya dana cemas melalui emas. Hari ni kita belajar tentang checklist pemilihan emas. Tuan-puan, saya berani jamin kadang-kadang ada penyimpan emas saya kata, emas saya belum dapat. Sekarang MCO kan, kadang-kadang ada hub delivery kena COVID ke apa, dia akan buat cleaning, sanitize. Saya kata confirm akan dapat. Sekiranya emas Public Gold tuan-puan nak beli, tuan-puan tak dapat, saya berani jaminan, saya cagarkan emas saya fine. Saya bagi emas saya percuma dekat tuan-puan, 2,640. Setinggi itu keyakinan saya terhadap Public Gold. Kenapa? Sebab murid saya dah 20,000 semalam, setakat semalam 2,100 lebih, dan empire saya dah lebih hampir 12,000, dan 12,000 murid saya ni tak ada orang yang simpan emas tak dapat emas. Tak ada tuan-puan. Di Public Gold, tuan-puan simpan emas, tuan-puan akan dapat emas. Cuma sekarang ada orang dia suka simpan di akaun emas gap. Kenapa? Sebab dia takut nak pegang di tangan. Sama saya pun, bukan semua emas saya pegang kat tangan. Saya pun tak berani. Saya cuma pegang sikit saja kat tangan untuk sampel kat tuan-puan, nak tunjuk, untuk tuan-puan nampak, faham. Dan nombor 2 adalah untuk kalau saya nak high mobility, nak pindah ke luar negara ke whatsoever. Alright. So jadi ini adalah emas yang tuan-puan perlu simpan. Kenapa? Sebab saya amat yakin lagi 2 hingga 3 tahun kita akan start nampak inflasi di Malaysia. Sebab kerajaan dah banyak membelanjakan wang sempena pandemik ini. So, jadi sekarang kita kena buat apa? Kita kena tukarkan sebahagian kekayaan kita kepada emas. Dan jangan salah faham, jangan tukarkan kepada emas sampai selai pinggang sebab kita tetap nak makan nasi. Kita tetap nak kena beli beras. Orang tak beli beras dengan emas tuan-puan. So jadi tuan-puan kena buat apa? Tuan-puan kena ada juga at least simpanan wang tunai sikit. Yang lebih tu baru boleh simpan emas. Sebab emas sifatnya adalah yang paling ideal tuan-puan jual dalam tempoh 3 tahun ke atas. Alright. So ini saja daripada saya. Memandangkan tak ada soalan, Puan Norku kata dia berminat nak PM untuk buka akaun emas gap. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Sebenarnya no brainer pun, tak payah
nak fikir complicated. Simpan mas ni lah cabang paling senang sekali. Tak ada susah-susah pun. Cuma tuan-puan kena sasar apa? Dua perkara. Nombor satu, nak capai 200 gram emas. Nombor dua, nak peram at least 3 tahun. Saya berani jamin lepas tu tuan-puan tak pandang dah nak simpan duit Dalam tim saya macam tu tuan-puan. Kita simpan emas, kita simpan sampai capai minimum 200 gram. Tak kira lah nak keluar simpan kat tangan pun boleh, nak simpan dekat account gap pun boleh. Dan kita peram 3 tahun. Lepas 3 tahun kita tengok subhanallah, rupanya pulangannya berganda daripada SP. Rupanya pulangan dia berganda daripada tabung haji. Sebab itu ilmu penting. Dan pilih cikgu yang betul. Kalau nak cikgu macam saya yang merupakan the champion of keseluruhan public goal pada tahun 2020-2021, tuan-puan boleh WhatsApp saya. Kalau nak dengan orang lain pun tak ada masalah. Yang penting adalah sertai tim yang betul. Kenapa? Sebab menabung emas ini adalah tabung yang serius. Tuan-puan perlukan pendidik yang serius menjaga tuan-puan. Tuan-puan perlukan tim yang strong, tim yang kuat untuk bersama-sama circle dengan tuan-puan. Hari ini bukan kita kata nak kena pilih kawan, bukan kita kata kawan kita miskin jangan pilih. No, sekawan dengan semua orang, tapi jangan kawan dengan orang yang minda miskin. Sebab circle kita menentukan berapa kekayaan kita 5 hingga 10 tahun lagi. Jadi semak kawan-kawan tuan-puan, tukar circle. InsyaAllah tuan-puan akan nampak perbezaan kehidupan tuan-puan. Alright, ini saja daripada saya, daripada Tadi nak habis-habis tak habis-habis. Macam biasa, biasalah mak-mak macam ni lah. Ilmunya tak banyak, tapi sebagai seorang wanita yang tahun depan nak 40 tahun, saya gembira sekiranya semakin ramai saya boleh lahirkan rakan-rakan yang kaya. Setidak-tidaknya bila tuan-puan dilanda musibah, tuan-puan tak perlu minta kat siapa, itu dah cukup. Sekiranya dilanda musibah, nasi kita, periuk kita masih ada beras, itu dah cukup. Itu dah kebahagiaan buat saya. So itu yang saya usahakan buat setiap hari. Walaupun penat separuh nyawa dah tuan-puan. Alright, so jadi hari ni tanya diri dua perkara. Nombor satu, apa yang kita nak buat hari ni untuk menambah kebaikan kepada diri dan juga masyarakat. Nombor dua, tanya diri, apa yang kita nak buat hari ni untuk menambahkan kekayaan diri kita, dunia dan juga akhirat. Kita tak nak, kita punya ultimate goal adalah sebagai manusia, kita tak nak di dunia kita miskin, di akhirat kita miskin. Apa kita akan jadi? Kita akan jadi manusia yang papa kedana. Ini amat sedih, lagi menyedihkan. Wallahu alam daripada saya. Sekian dulu kita belajar hari ini, checklist atau cara-cara memilih emas yang betul. Semoga tuan-puan membuat keputusan yang betul. Sebab apa? Sebab simpanan emas adalah simpanan yang serius untuk tuan-puan menambahkan kekayaan, melindungi kekayaan, menginsurankan kekayaan, memastikan kekayaan tidak dicuri inflasi, memastikan tuan-puan ada aset yang high mobility. Ini saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya nak end session. Bye. Jumpa.